hadisnya ringkas saja, dan hadis yang ringkas ini mudah untuk diingat, dihafal. Kalau kita nak hafal hadis, tekniknya carilah hadis yang ringkas-ringkas dulu, cuba hafal itu pendek-pendek macam ni. La imana liman la amanata lah, wala dina liman la ahda lah. Itu saja. Sudah satu hadis ringkas. Cuba cari macam ni. Dan 40 hadis, katakan 40. Mudah ya 40. Dapatlah 40. Dan kalau sudah hafal 40, faham betul Nabi SAW kata sudah ada keistimewaan tu, ada kelebihan tu, kira-kiranya orang tu sudah dapat dah gambaran umum ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pendek-pendek dulu, jangan cari yang panjang-panjang. Yang panjang-panjang susah. Hanya macam ni, sebaris ya, sebaris. Itu satu cara untuk nak hafal hadis. Kadang-kadang orang tanya, macam mana nak hafal hadis? Susah. Sebab hadis tu kadang-kadang panjang dan sifatnya tidak seperti Al-Quran. Al-Quran itu mudah dihafal. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr. Allah SWT permudahkan Al-Quran itu untuk diingati, untuk dihafal. Di dalam Quran sendiri pun ada disebut. Dan Allah janji pula, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan adh-dhikr, Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi Tuhan sudah jamin dalam Quran dengan sendirinya. Bila Allah jamin, dia adalah jalan-jalan dia, sebab-sebabnya disediakan untuk menjaga Al-Quran itu. Dengan cara macam mana? Manusia ni bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran. Cuba tengok di mana-mana pun ada orang menghafal Al-Quran. Tempat kita pun bercambah-cambah sekarang ni, tidak seperti zaman dahulu. Yang ni semakin baiklah perkembangannya. Dan disebutkan az-zikr. Allah sebutkan Al-Quran itu az-zikr. Zikr maknanya ingat, sesuatu yang memang mudah diingat, mudah diingat. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Adakah orang yang nak mengingat? Jadi kalau yang mengingat tu, ataupun ada beberapa tafsirannya, muddakir itu orang yang nak mengambil pengajaran daripadanya, itu pun ia juga. Tapi kalau melihat kepada perkataan asal, zikir itu maknanya ingat. Zikir kan, ingat kepada Allah lah hakikatnya. Jadi adakah orang yang nak mengingatnya? Kalau ada, baguslah. Sebab itu, memang itu pun maksudnya Allah SWT permudahkan itu. Jadi ini semua termasuk dalam zikr. Al-Quran memang mudah, tapi kalau hadis itu ya susah sikit nak banding dengan Al-Quran. Tapi kalau nak banding dengan yang lain-lain, lebih mudah, sebab ia juga wahyu, ia juga dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari segi rasanya tidak sama. Rasa tidak sama Quran dengan hadis. Bagi orang yang biasa dengan Quran, dia akan rasa ini bukan Quran. Dia akan rasa ini hadis. Tapi bagi orang yang tak biasa, dia tak tahu beza. Tak boleh, susah nak membezakannya. Jadi caranya untuk kita hafal hadis, pilih yang ringkas dahulu. Cuba dulu 40. Lepas tu kita cubalah bahagian yang lain pula. Cuba bahagian yang lain pula. Satu cara lagi, selepas itu, selepas yang ringkas-ringkas tu, cuba ambil hadis-hadis
yang berkenaan dalam kehidupan kita, yang jadi kita baca sentiasa. Bukan 10 tahun baru kena baca, tidak. Selalu kita baca. Apa misalnya zikir-zikir dan doa-doa Nabi SAW. Doa ataupun zikir ketika nak keluar masjid, masuk masjid, nak tidur, bangun dari tidur, nak masuk bilik air, setelah keluar daripada bilik air, dan macam-macam lagi zikir-zikir dia tu. Cuba ambil, cari buku zikir-zikir dia. Kan zikir ni kan selalu kita sebut. Lepas makan macam mana baca. Cuba itu. Sebab itu kita ulang-ulang. Bila ulang dengan sendirinya, kita nak praktik tu, mudahlah ingat. Itu teknik untuk menghafal hadis. Setelah pilih yang pendek, pilih pula yang berkenaan dengan kita harian. Sehari-hari kita selalu mengalaminya. Bila kita nak tidur, bismika amutu wa ahya, misalnya. Ringkas saja, itu ringkas. Pilih yang paling ringkas pula. Yang paling ringkas pula yang selalu kita nak guna. Begitu juga dengan kita nak masuk pasar, kita nak berjalan, kita nak berjalan, ataupun ketika kita tengok orang-orang yang melarat, apa kita nak baca, dan sebagainya. Artinya kita pilih doa-doa dan zikir-zikir yang mana kita akan selalu bertemu dan selalu baca. Lepas tu ada keberkatannya pula dalam kehidupan kita. Ada keberkatan. Itu yang kita amalkan di dalam kehidupan. Tak perlu pilih yang lain. Yang lain-lain itu tidak lebih utama. Apa salawat ke apa ke, pilihlah yang Rasulullah SAW, kerana itulah yang terbaik. Tentu dah, siapa pun akan kata begitu. Orang yang dia bawa cara lain pun, selagi dia Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul, kalau tanya dia mana lebih baik yang Rasulullah dengan yang orang lain buat atau yang dia sendiri buat, dia pasti akan kata yang Rasulullah lebih baik. Jadi semua akui kalau begitu, maka lebih baik kita amalkan yang itu. Amalkan yang itu. Itu dari segi untuk menghafal lah. Untuk menghafal hadis itu teknik yang kedua lah. Teknik yang kedua.